Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar sidang penonton sekalian? Bertemu lagi kita dalam siri pengisian online yang dianjurkan oleh Masjid Al-Quddus. Tajuk yang dipilih ialah berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin sebutkan 4 cara berinteraksi dengan Al-Quran yang dinukilkan oleh para ulama dan ilmuwan Islam. Pertama, baca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran supaya umat Islam bila membaca surah ini, untuk mendapat ilmu, mestilah bermula dengan membaca. Kita lakukan aktiviti bacaan Al-Quran di rumah kita dalam situasi kuarantin sekarang. Ada manfaatnya, situasi dan hikmah yang berlaku pada ketika ini. Membaca Al-Quran pada waktu tertentu, Suratul Kahf hari Jumaat, Surah Yasin boleh dibaca, dan surah-surah yang lain bersama-sama dengan ahli keluarga. Ada juga yang kita bahagikan juzuk-juzuk tertentu. Ada yang membaca 1 atau 2 juzuk seorang. Timbulkan rasa cinta dengan Al-Quran. Ada yang memperbaiki bacaan Quran dari ahli keluarga yang ada ilmu, tahsin. Lagi cantik ada pula yang cuba untuk menghafal Al-Quran. Surah yang pendek, surah amalan. Timbulkan rasa cinta ketika situasi bersama dengan keluarga ini. Yang kedua, faham Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak mentadabbur, iaitu hayati Al-Quran, atau hati mereka telah terkunci? Kita umat Islam diminta untuk tidak menjadi seperti golongan ini. Jangan menjadi golongan yang tidak mahu menghayati isi Al-Quran apabila ayat Al-Quran itu dibacakan kepada kita. Risau-risau hati kita telah tertutup dari mendengar seruan Al-Quran. Kita dianjurkan untuk memahami isi Al-Quran ini dengan panduan dan disiplin dari para ulama dan ilmuwan Islam. Kerana apa yang terjadi sekarang, satu isu yang timbul bila orang yang terkena COVID-19 mencapai 3,333 orang, ada kenyataan dikaitkan dengan ayat 33 dari surah yang tertentu. Apakah disiplin yang kita timbulkan, yang kita kaitkan pada situasi ini? Maka perkara ini perlu berhati-hati supaya tidak melebihi daripada disiplin yang disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, amal Al-Quran. Ayat Al-Quran yang saya pilih dari surah Al-Baqarah bercerita tentang jauhi riba. Kita telah membaca Al-Quran, tapi berapa banyak ayat Quran yang kita amalkan? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah, tinggallah dari sisa riba sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Bukti kita beriman, bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, barulah tinggalkan riba. Persoalan sekarang, bila kita berbisnes dalam situasi sekarang, ramai orang yang membeli secara online dan berjual beli. Apakah kita takut kepada Allah? Jika benar takut kepada Allah, tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Dan yang keempat, yang terakhir berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu dakwah Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, pohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
kita lihat dalam Al-Quran para nabi dan orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka tidak sekadar baca, faham dan amal untuk diri mereka, tapi mereka sebarkan Al-Quran kepada masyarakat, kepada kaum mereka, supaya kaum mereka mengetahui peringatan dan ilmu yang disampaikan oleh Allah, perkara yang perlu diikuti dan perkara yang perlu ditinggalkan. Begitu juga dalam situasi sekarang, kita berdakwah dengan Al-Quran supaya orang bersabar. Keep calm, stay at home, supaya kita tidak keluar pada waktu yang tidak penting, tidak ada keperluan, dan risau-risau jika keluar juga akan terkena jangkitan. Ini dakwah supaya masyarakat beringat dengan Al-Quran berpesan kepada perkara ini. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.